Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam segmen Inspirasi Alia Basirah membincangkan lebih banyak isu pornografi yang berlaku di Malaysia. Okey, sebenarnya baru-baru ini saya terbaca satu artikel yang ditulis oleh Nurul Huda Sarnun. Okey, satu artikel yang dikeluarkan yang bertajuk Tahu Salah Tapi Mahu, iaitu cabaran remaja perempuan berhenti pornografi. Okey, sebenarnya kajian ini telah dibuat di IPT dan seperti mana yang sedia maklum, IPT merupakan salah satu tempat lah di mana ramai anak-anak muda boleh terjebak dengan porn. Okey, kenapa boleh berlaku begitu? Okey, yang pertama, kalau kita tengok dekat di IPT ni ada 3 risiko yang adik-adik semua perlu jaga untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan porn. Okey, apa risiko pertama di IPT? Yang pertama adalah ada akses internet. Biasanya pihak universiti memberikan pelajar akses internet supaya pelajar lebih mudah mencari maklumat, nak menyiapkan tugasan, tetapi kebanyakannya disalahguna dengan melayari laman web yang tidak sepatutnya. Okey, yang pertama. Yang kedua, dekat universiti kadang-kadang terlalu banyak masa lapang. Ya, kita mungkin ada setengah masa kita akan sibuk menyiapkan tugasan, tapi dalam masa yang sama juga banyak masa lapang yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya masa lapang tu digunakan untuk perkara yang tidak berfaedah. Okey, yang ketiga, di IPT ni biasanya kadang kawan tak ramai. Ada setengah IPT satu bilik untuk seorang pelajar. Jadi risiko juga sebenarnya apabila seorang pelajar itu duduk bersendirian, sebab bila bersendirian kan lebih mudah untuk melakukan maksiat, lebih mudah untuk menyari laman-laman web yang tidak sepatutnya. Okey, jadi ini pesan saya kepada adik-adik IPT supaya kita semua tidak mudah terjebak dengan pornografi. Okey, yang pertama, kalau boleh sampai dekat IPT tu sebolehnya minta bilik yang ada roommate. Okey, sekiranya duduk keseorangan, bukan saja kita susah nak minta tolong kalau jadi apa-apa, tetapi juga dari segi kepentingan diri kita jugalah. Lebih mudah bermaksiat bila duduk seorang, sebab kita rasa tak ada orang pantau kita, tak ada orang tahu pasal kita. Jadi berisiko sebenarnya. Okey, sebolehnya cari asrama ataupun bilik asrama yang ada roommate. Kalau tak ada roommate, mintalah tukar dengan bahagian pengurusan asrama. Seterusnya, niatkan untuk aktif berpersatuan. Persatuan ni saya cadangkan ada 2 pilihan, iaitu persatuan yang berunsurkan keagamaan, yang kedua persatuan berunsurkan hands-on. Okey, yang keagamaan ni adik-adik boleh menyertai usrah, menyertai aktiviti-aktiviti yang dikelolakan oleh bahagian masjid universiti ataupun buat kebajikan dan sebagainya. Okey, itu keagamaan. Penting juga kita aktif dalam persatuan keagamaan, sebab agama ni kadang-kadang satu yang sudah tidak diajar dalam silibus pendidikan di universiti. Jadi kita perlukan program-program agama untuk ketahanan iman kita semasa berada di universiti. Okey, yang kedua, cari aktiviti ataupun persatuan yang melibatkan hands-on. Hands-on ni kerja-kerja yang sebenarnya bila kita buat aktiviti tersebut, kita tak menggunakan telefon. Contohnya aktiviti memanah, berkuda. Kalau kat UUM dulu, seingat saya waktu saya belajar kat UUM, boleh main go-kart, okey, pergi berenang. Banyak sebenarnya kita boleh buat. Supaya ideanya adalah kita mengurangkan masa terhadap internet, terhadap phone. Okey, luangkan lebih banyak masa untuk bersosial, sebab orang yang suka tengok pornografi ni biasanya mereka sangat suka bersendirian, duduk bersendirian dan yang perasaan. Itu bahaya sebenarnya. Okey, yang ketiga, lazimi perpustakaan. Okey, bila adik masuk U ni, kadang-kadang masuk U ni pustaka kosong, adik. Okey, pustaka hanya penuh bila time nak exam saja. Jadi kita nak masuk U, bukanlah semata-mata nak study untuk peperiksaan, tetapi biarlah kita sendiri mewujudkan budaya ilmu. Sebab
sekiranya masa kita terisi secara bermanfaat, secara automatiknya kurang untuk kita kurang berisiko untuk kita melayari perkara-perkara ataupun nama web yang lucah. Okey. Bab kata Walter Savage Landor, tiada yang lebih menggembirakan melainkan meneroka perpustakaan. Okey, keempat, adik-adik niatkan untuk mencari kawan-kawan yang baik. Bila duduk IPT dalam 2-3 bulan tu dah boleh aim, dah boleh nampak siapa kawan baik, siapa yang tak baik. Sebab apa? Sebab dekat universiti tak adalah keluarga yang akan pantau kita. Kita hanya lebih rapat dengan kawan-kawan. Jadi sebab itulah pentingnya pemilihan kawan yang baik, sebab kawan yang baik akan mempengaruhi kita. Okey, yang kelima, jauhi budaya marathon movie, main games. Fikirlah, mak ayah kita hantar universiti untuk belajar, bukan untuk bermain-main. Kalau nak bermain boleh, nak tengok movie boleh, tetapi hadkan masa. Nak tengok movie pula, pilih juga movie tu. Okey. Macam mana kita nak tahu movie tu tak ada unsur lucah? Kita pergi dekat laman web tak ingat apa. Saya pernah kongsi dalam video saya, nanti boleh cari balik macam mana cara nak tahu video tersebut ada selamat atau tidak untuk ditonton. Sebab ada juga kes yang saya terima, seorang pelajar IPT mula terjebat dengan pornografi akibat menonton movie semasa dekat IPT. Dekat IPT memang seronok menonton movie sebab tak ada orang kacau kita, masa lapang banyak. Kita boleh buat apa saja, tengah-tengah malam boleh tengok movie lagi. Macam itulah. Jadi berisiko sebenarnya. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga adik-adik yang bakal nak masuk U ni, terutamanya yang baru dapat result SPM baru-baru ini, semoga sukses belajar di IPT. Okey, jangan lupa subscribe Inspirasi Ala Basira untuk info pornografi yang lebih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.